الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Baik, kita berada pada fasa keempat, tanda-tanda akil baligh. Kita dah bincang dah berkaitan dengan umur, bincang dah berkaitan dengan orang lelaki macam mana, orang perempuan macam mana, dan kita tengok nombor 49. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, iaitu tepat umur 15 tahun mengikut tahun Hijriyah, bermula sejak dilahirkan dengan keluar seluruh tubuhnya. Orang budak-budak yang dia dah akil baligh ni, dia ada beberapa tanda lah. Sama ada yang pertama, kalau orang perempuan dia keluar haid atau nifas haid dia. Yang kedua, kalau orang perempuan ni dia boleh jadi mimpi juga. Sayyidatina Ummu Salamah pernah tanya Nabi SAW, bolehkah orang perempuan ni dia pun keluar air juga? Boleh tak mani? Kata Nabi SAW, boleh, tak mustahil. Kalau dia mimpi, dia boleh jadi keluar air juga. Maka dua. Nombor 3, perubahan pada anggota fizikal badan dia. Atau orang perempuan tu dia pun tak tahu dia dah cukup umur sehingga dia mengandung, dia beranak, maka dia dikira akil baligh dah. Dan kalau tidak, cukup umur dia 15 tahun. Tepat cukup umur dia 15 tahun, dia dikira akil baligh, walaupun tidak ada sebarang tanda-tanda dia tu akil baligh. Baik, tengok nombor 49. Tepat umur 15 tahun mengikut tahun Hijri. Kita dalam tahun Masihi ada dua lah, tahun Masihi, tahun Hijri. Tahun Masihi ni dia tulis kat situ.
Bilangan hari untuk 1 tahun Hijri adalah 354 hari, 8 jam dan 8 minit. Bagi tahun Masihi adalah 360 hari. Tahun Masihi dia ikut kiraan matahari. Sebab tu hari akan berubah kepada hari yang lain pukul 12 malam. Cukup 12 malam, 12.1 dia masuk tahun 2022. Tapi tahun ni tak ada bakat macam. Tahun ni semua bagus dah, bertaubat dan berqasidah. Harap-harap berterusan perangai aku ni. Adapun tahun nama dia adalah tahun Hijri, dia ikut perkiraan bulan, peredaran bulan. Sebab tu waktu berubah dari hari ke hari adalah pada waktu azan maghrib. Azan jam maghrib kita berubah hari lain. Azan jam maghrib masuk Ramadan, malam tu kita tarawih. Semua tu berubah start daripada tu. Cumanya beza dia lebih kurang 10 hari. Setiap tahun dia akan makan 10 hari, 10 hari, 10 hari lebih. Tahun Hijrah dia lebih kurang 10 hari lebih. Tak sampailah 10 hari. 3, 5, 4, 8 jam, 8 minit lebih kurang lah, lebih 10 hari. Maknanya kalau umur kita sekarang 32 tahun, sebenarnya umur kita 33. Sila insaf sebab dah tua. Macam tu. Abang siap-siap. Kalau umur sekarang 50, maksudnya 51 dah kita. Dia lajak setahun. Sebab setahun makan 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari, dia lajak 1 tahun. Jadi kita kalau boleh, birthday kita tu kena tahu jugalah dalam Hijri tu bila. Selain daripada kita sambut birthday kita 20 Disember 2021, bakar kek apa semua, bakar lilin semua dah, kita kena tahu juga birthday kita. Supaya kita nak tahu cukup dak 15 tahun tu ikut kiraan Hijri. Jadi ustaz, kami sekarang ni di tempat kerja, di negara kita, di negeri kita ni, kita pakai 21 Januari 2021. Adakah kami ikut Masihi terus jadi kapiak terus? Tak boleh, tak ada masalah. Dua-dua, matahari ke, bulan ke, semua ciptaan Allah SWT. Tak ada kena-mena Yahudi, tak ada ikut. Kalau tanya antara afdal, pastilah yang afdal tu adalah bulan-bulan Islam. Tapi kalau kita guna juga Januari, Februari tu, tidaklah menjadi kesalahan. Yang menjadi ghalatnya, jangan sampai kita tak tahu langsung. Tak tahu. Coba Muharram, Safar, Rabiul Awal, lepas tu dia tak tahu dah. Jun, Julai, Ogos, dia campur tu. Dia tak tahu. Dia pening. Jangan sampai tak tahu. Ikut halang nak menyanyi lagu ke, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Main pasal nak buat lagu ke, buat album ke, jadi orang tanya, kita tahu bulan tu bulan apa dalam Islam. Jangan tak tahu langsung macam tu. Baik. Seorang dianggap sudah baligh jika mencapai umur 15 tahun, Hijri atau Qamariyah. Jika sebelumnya tidak ada tanda-tanda baligh seperti keluar mani, haid, ubah suara, tubuh badan dan lain-lain. Kalaulah sebarang tanda tak ada, kita tanya dia mani keluar ke tak, dia kata mak tak keluar pun. Kita tanya dia ada haid ke tak ada, dia kata tak ada. Macam saya beritahu kat tuan-tuan, kita di Malaysia ni darjah 3, darjah 4 ni, umur yang paling kurang dah keluar haid adalah umur 9 tahun. Walaupun darah yang sama, keluar di lokasi yang sama, tapi dia baru umur darjah 2. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tak kira sebagai akil baligh. Dia hanya darah sahaja, darah penyakit yang keluar, dia tak ada apa-apa perubahan untuk dia. Setakat yang paling awal yang boleh besar 9 tahun boleh keluar darah semua ni adalah anak orang Arab Bani Tihamah. Orang-orang ni depa haid ni dia adalah ikut pemakanan, pembesaran, makanan, cuaca, budaya, dia banyak mempengaruhi benda tu. Kalau hang duduk di posto,
hang bangsa Pashto Pakistan duduk atas gunung, jadi makan rumput, makan bayam, makan jenis daun-daun saja, ada waktu yang sesuai dia akan main sebab pemakanan. Tapi hang duduk di Pulau Pinang sini kerja duduk makan ala gapas, rempah kan, babas yang tu, cap motoka, cap yang ni, kas-kas, kus-kus, kis-kis apa tu makan, dia panas lah apa segala macam mak nikah tu, dia mungkin boleh jadi keluar awal. Dia rempah pemakanan. Itulah saya kata kita ni dia ikut ikut cuaca, ikut budaya, ikut pemakanan yang utamanya tu. Jadi semua tu tak sama di kalangan kita. Katalah haid dia tak keluar, mani pun tak keluar, maka sampai umur dia 15 tahun, sama ada hang ada tanda atau tak ada tanda, officially hang dah akil balik dah. Dia tak ada sampai umur 74 tak balik lagi, tak ada. Yang tu tak ada, dia mesti balik bila umur 15. Dan saya bagi tahu kat tuan-tuan, kalau anak-anak kita dah balik, kena terang kat dia mana boleh, mana tak boleh. Start pada hari ni ada buku baru untuk hang akan dapat. Jadi hang kena ambil berat benda-benda agama ni semua, kena ingatkan dia selalu. Budak-budak tak apalah, main kahwin-kahwin, cik-cik kan, hang kahwin dengan aku kahwin dengan hang, main pondok-pondok, masak-masak dulu. Dia ambil daun, 3-4 daun, yang tu nasi lemak dia bagi kat isteri dia. Isteri olok-olok, isteri palsu kan betul pun. Tu umur apa? Umur 4 tahun, 5 tahun boleh main. Umur tingkatan 6 tak boleh main. Main kahwin-kahwin gitu, beranak seorang lagi jawab datang cari pasal gitu. Jadi ada benda boleh, ada benda tak boleh. Jadi umur 15 tahun cukup, maka hang officially dikira akil balik. Tengok belakang. Hikmah mengapa umur akil balik adalah 15 tahun? Antara hikmahnya ialah umur 15 tahun ialah seseorang telah layak untuk berkahwin. Akan timbul kegairahan, syahwat, nafsu seksual dia, meningkat selera makan dan keinginan untuk hidup selesa. Ia akan menyebabkan berlakunya perkara yang kadang-kadang tidak baik dan melampau semata-mata untuk memenuhi keinginan dan perkara tadi. Sebab itulah ikatan taklif dan takwa akan mencegah semua ini daripada berlaku. Jadi umur tingkatan 3 lah, senang kita habaq ni. Anak-anak dia main umur tingkatan 3 ni, dia punya package lengkap sebagai seorang lelaki atau perempuan tu dia dah main dah. Jadi masa tu kita kena banyak kawal telefon, banyak kawal anak-anak kita. Kalau di sekolah cikgu-cikgu, kalau di rumah ni kita sebagai mak bapak, kita pun sendiri sebagai orang yang anak-anak yang umur 15 tahun contohnya, maka kena jaga-jaga lagi. Sebab waktu tu syaitan, nafsu semua dia terlalu aktif ketika tu. Jadi ada waktu-waktu yang kita kena kawal dia dengan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Jadi anak-anak remaja ni kalau boleh, tuan-tuan kena rajin-rajin bawa dia main masjid surau terutamanya lah. Umur satu-satu peringkat tu kita bawa dia main. Kalau kita main kuliah sini, kita bawa dia main. Kalau ada kuliah tempat lain, kita bawa dia pergi. Jangan biar dia seorang-seorang. Anak remaja ni ada dua musuh dia. Satu, waktu lapang. Dia tak boleh ada waktu free yang banyak, maka kepala otak dia akan fikir macam-macam. Jadi kita kena sibukkan dia dengan aktiviti, bawa dia. Kalau kita pergi mana-mana program, jangan maksudnya libatkan dia. Ada program-program dakwah ke, program-program usrah ke dan sebagainya, bagi dia buat kerja-kerja sesuatu, jangan bagi dia duduk kosong. Yang nombor 2, anak remaja ni dia punya waktu musuh dia yang kedua yang paling besar adalah waktu lapang dia. Jangan bagi dia ada waktu lapang, bukan waktu lapang, jangan bagi dia duduk seorang. Tetapi kenuri kita semua, jangan tinggal anak tingkatan 2 duduk di rumah seorang-seorang. Jangan tinggal anak tingkatan 3 duduk di rumah seorang-seorang. Semua pergi kenuri, hang mesti ikut. Lebih karut lagi adalah kita pergi Langkawi 5 hari, tinggal anak kita tingkatan 5 kat rumah seorang-seorang. Tak boleh. Kerana apa? Kerana anak-anak muda ni dia tak boleh duduk seorang, dan dia tak boleh duduk seorang, dia tak boleh ada waktu lapang yang banyak. Kerana waktu tu syaitan akan gunakan ruang tu untuk buat satu benda yang tak baik.
Kepala otak dia akan fikir macam-macam, nak buat benda tak baik dan sebagainya. Jadi dia selalu kena ada dengan pimpinan, dengan bantuan orang. Macam tu. Ihtilam berasal daripada perkataan hulm, bermaksud mimpi. Yang dimasukkan di sini adalah mimpi bersetubuh dan keluar air mani. Boleh jadi dengan bermimpi. Antara salah satu daripada cara orang tu banyak adalah bermimpi. Sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, dia boleh jadi juga mimpi. Boleh jadi juga mimpi. Mimpi tu syarat dia adalah, bukan syarat, maksudnya dalam mimpi tu sehingga dia menyebabkan dia keluar mani. Tak kira lah mimpi apa pun, fokus kita bukan mimpi, fokus kita adalah keluar mani tu. Kalau dia mimpi keluar mani, dia mandi. Kalau dalam mimpi ada benda yang melibatkan jima contohnya, tapi dia tak keluar mani, jadi tak payahlah mandi. Kau kena mandi juga? Tak payah sebab tak keluar. Hang kena mandi dalam mimpi. Dalam mimpi dia keluar tak payah. Tapi kalau hang tak mimpi jima pun tapi keluar mani, kena mandi juga. Mandi. Contohnya kena hambat dengan ular. Contohlah. Dia kena hambat dengan rimau, tetap keluar mani. Kena mandi ya? Mandi. Jadi fokus kita adalah mani tadi tu. Kebiasaannya mimpi yang dimasukkan di sini adalah mimpi jima. 9 tahun Hijri atau Qamari ke atas, bukan tahun Masihi. Kata Imam Nawawi, air mani laki yang sihat adalah berwarna putih, kental, seperti putih telur, keluar secara memancut, tadafuqun, keluar bersama syahwat, nikmat ketika keluar dan menyebabkan lemah anggota badan setelah dia keluar. Baik, ini sebagai tambahan untuk kita untuk mengenali ciri-ciri air mani. Kerana kita belajar ni sebab apa? Sebab bila keluar dari, boleh jadi keluar daripada kita ni macam-macam. Boleh jadi keluar ni air biasa, atau air kencing, atau mani, atau wadi, atau mazi. Kalau orang perempuan boleh keluar keputihan, atau boleh keluar darah, boleh keluar angin. Ada banyak benda boleh keluar daripada alat kelamin seorang lelaki dan perempuan. Jadi kita nak tahu beza mani tu macam mana, air mazi tu macam mana, wadi tu macam mana. Jadi kita kena tahu beza dia. Antara ciri-ciri yang mani adalah, yang pertama dia color putih. Dia color putih. Yang kedua, air dia adalah kental ataupun tebal. Air dia bukan air yang nipis, dia tebal. Seperti putih telur ayam. Dan seterusnya, apabila dia keluar dalam keadaan memancut-mancut. Keluarnya dalam tadafuqun, maksud dia memancut-mancut. Keluar bersama syahwat, terasa nikmat ketika keluar dan menyebabkan lemah anggota badan setelah dia keluar. Baunya seperti mayang kurma. Kita tak pernah tahu mayang kurma. Ataupun dia bagi kita contoh, hampir sama dengan bau adunan tepung. Tepung lah, bukan tepung roti canai. Tak tahulah dia bau tepung roti canai ke roti canai bau macam dia, tak tahulah. Tapi dia bau macam tepung yang telah diuli. Dia pekat, dia ada bau. Maksudnya dia ada khas, ciri-ciri dia. Semua ayak kita tak boleh kata ayak ni. Ada orang tanya soalan, Ustaz, ada ayak keluar daripada alat kelamin saya. Ayak tu ayak apa? Mana aku tahu. Ayak apa? Ambok mai lah tempat yang kena ayak tu, aku nak check kan ayak apa. Jadi takkan nak bawa seluruh hang main tahu ni. Leceh tak? Hang sendiri check lah. Ayak tu ayak apa? Ayak tu ayak mani ke? Macam mana kita nak cari ciri ayak mani? Ada ciri-ciri ayak mani. Kalau benda tu betul ayak mani, maka hang kena mandi wajib. Kalau dia bukan ayak mani, hang tak payah mandi wajib. Macam tu. Ketika masih basah dan baunya seperti putih telur ayam. Jika sudah kering, bau seperti putih telur ayam. Itu adalah daripada Nailur Raja, syarah kepada Safinatun Najah.
Kadang-kadang tidak semua sifat di atas ketika keluar. Oleh itu, jika ketiga-tiga atau mana-mana salah satu daripada sifat ini ada, maka ia adalah mani. Keluar dengan syahwat dan menyebabkan badan keadaan letih setelah keluar, bau seperti mayang, dan keluar bertahap-tahap atau terpancut-pancut. Itulah ciri-ciri dia. Baik, keterangan. Air mani hukumnya suci walaupun apa sifatnya, walaupun ia seperti darah. Air mani yang kena dekat pakaian tu dah kering, boleh guna untuk sembahyang, kerana dia tak najis. Dia tak najis. Yang kedua, air mani perempuan pula berwarna kekuningan dan cair. Air mazi adalah air berwarna putih, cecair dan lengket. Keluar ketika dalam keadaan bersyahwat. Tidak keluar ketika bertahap serta tidak menyebabkan badan jadi letih apabila keluar. Mazi ini najis. Mazi ini senang kita habaq, keluar ketika dalam keadaan orang tu dalam keadaan bersyahwat. Ayak tu dia akan mula, dia pelincir, dia akan keluar dulu, kemudian baru mani akan keluar. Jadi mazi yang keluar ni hukum dia najis. Kalau mazi kena kat pakaian, mesti hilang bau, warna dan rasa, mesti hilang. Ciri-ciri dia jernih. Ciri-ciri dia tak ada bau. Ciri-ciri dia melekat. Ciri-ciri dia berbeza dengan mani tadi. Mani dia keruh, mazi dia cerah. Mani dia tak najis, mazi dia najis. Itu sedikit perbezaan. Jadi kalau keluar, tak payah mandi wajib, cukup dengan basuh sahaja. Wadi pula air yang keluar warna putih, kental, keruh dan tidak berbau. Keluarnya setelah buang air kecil ataupun mengangkat barang-barang yang berat. Biasanya bila kita buat kerja berat, contoh orang angkat pergi gym, buat kerja berat-berat, dia keluar air. Air tu membatalkan wuduk. Semua tu membatalkan wuduk lah. Sebab keluar sesuatu dia batal wuduk. Untuk wadi dan mazi. Tapi dua-dua ni, mazi dan wadi adalah najis dan membatalkan wuduk kerana keluar sesuatu, tetapi tidak menyebabkan mandi wajib. Kata Sayyidina Ali, kuntu rajulan madha'an wa kuntu astahi an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa amartu Miqdad bin Aus fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Aku adalah lelaki yang selalu keluar air mazi, dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi SAW kerana ada anak perempuan baginda. Lalu aku minta kepada Miqdad bin Aswad, lalu dia pun tanya kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, lalu dia bertanya pada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah dia membasuh zakarnya dan kemudian berwuduk. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa orang yang keluar mazi itu dia di dalam syarak, dia dalam kategori tidak payah mandi wajib. Dia hanya perlu basuh sahaja kemaluan dia tak payah mandi. Masalah, jika ada air mani yang keluar lalu ditahan dengan cara memegang kemaluan lalu tidak jadi keluar, maka ia dianggap tidak baligh mengikut Ibnu Hajar dan Imam Ramli, dan menyatakan sebaliknya. Itu permasalahan tambahan lah, jaranglah jadi. Air mani yang keluar dari budak-budak yang belum berumur 9, hukumnya najis. Hukumnya tidak sama dengan mani dewasa atau yang sudah mencapai umur 9 tahun. Baik. Air mani, ciri-ciri dia sama macam air mani, dia ada satu keluar mani dia. Contoh, jadi budak tadi yang keluar tu berbeza dengan hukum hakam orang besar. Orang besar dia tak najis, kerana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membuang mani yang telah kering daripada pakaian Nabi untuk Nabi pergi sembahyang. Ini menunjukkan bahawa
mani itu tidak najis. Tapi kalau budak-budak kecil yang keluar, maka dia dikira hukum dia najis, mesti bersihkan dia elok. Kalau budak kecil dikira lain. Gelaran Syaikhain dengan di kalangan Syafi'iyah ni, tu dia penerangan tentang Imam Ibn Hajar dengan Imam Ibn Ramli je. Okey. 5 kaedah ringkas untuk mengetahui darah haid. Haid dari segi bahasa adalah aliran. Ia adalah darah yang keluar daripada rahim seorang perempuan yang paling dalam dan keluar dengan cara normal pada waktu tertentu. Disebut datang bulan, ketika keluar ia terasa panas. Baik. Orang perempuan apa sahaja macam ni. Orang perempuan kalau dia berdarah di mana-mana tempat, dia tak normal. Contoh, hidung dia berdarah, maksudnya badan dia panas. Mulut dia darah, gusi dia darah, dia kena pakai ubat gigi Sensodyne. Contoh, telinga dia berdarah, dia kena pergi klinik ENT. Mana sahaja keluar darah, tak betul. Satu je lokasi kalau keluar darah, dia adalah normal, itu adalah di faraj dia. Orang perempuan, Allah buat dia setiap bulan dia akan keluar darah. Itu normal. Kalau dia tak keluar, itu tak normal. Dia kena berjumpa pakar sakit puan, tanya sebab apa darah aku tak keluar. Orang perempuan, Allah buat dia darah dia. Dan haid ni dia akan berhenti ketika kebiasaannya orang tu mengandung, dia berhenti haid tu 9 bulan 10 hari dia berhenti. Ketika dekat-dekat nak beranak, dia akan mula keluar darah tu, akan mula keluar dekat-dekat dalam dah masuk labor room, salin dia punya pelapik itu, darah akan keluar. Dan ketika baby keluar, dia akan keluar darah, dia nama dia nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah baby keluar. Damul ladzi yakhruju min rahimil mar'ah aqibal wiladah. Darah yang keluar daripada faras seorang perempuan setelah dia baby dia keluar lah. Tu sebab hampir 9 bulan darah tak keluar, darah tu terkumpul. Pada hari dia beranak, banyak darah akan keluar. Itu nama dia adalah darah nifas. Dan orang perempuan ni, dia ada darah dia akan keluar ni dalam pelbagai color lah. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang merah pekat, ada lebih kurang 7 atau color. Hijau pun ada, dalam kitab sebut hijau. Tak tahulah ketua muslimat darah pun keluar hijau, hebat sangat kata. Ada perbincangan dalam kitab Syekh Nuruddin, ada disebut beberapa binatang-binatang ada juga yang keluar haid ni. Tapi kita taklah bincang isu tu di sini. Cuma ada beberapa benda yang kita kena ambil berat kalau perempuan tu keluar darah. Yang pertama, ia mesti tidak kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari. Paling kurang darah tu keluar adalah setitik sahaja dalam 24 jam. Paling lama dia boleh keluar darah adalah 15 hari sahaja. Andai sekiranya seorang perempuan itu dia keluar darah lebih daripada 15 hari, maka darah itu dia tukar name tag dia. Dia tak nama dah name tag dia sebagai haid, nama dia adalah istihadah. Istihadah ni menggugurkan beberapa kelebihan, bukan kelebihan, beberapa syarat dia. Orang perempuan yang keluar haid, dia tak payah semayang 5 waktu dan tak payah ganti. Dan benda ni hanya akan diperolehi oleh manusia ketika dalam syurga sahaja. Dia tak semayang, Allah tak marah kat dia, Allah sayang kat dia. Bila? Orang perempuan ketika dia haid. Tu teka-teki bila tanya orang. Dia tak semayang tapi Allah tak marah dia. Bahkan dia dapat pahala. Setiap kali orang perempuan dia tak semayang, dia dapat pahala. Kerana dia ikut cakap Allah. Allah kata jangan semayang, okey tak semayang. Allah kata semayang, okey semayang. Jadi semayang atau tak bukan peraturan kita buat, Allah tetapkan.
Jadi sepanjang kita semayang dapat pahala. Sebab apa puasa kena ganti? Sebab apa semayang tak payah ganti? Kerana masyaqqah atau meringankan beban untuk orang perempuan. Orang perempuan kalau dia kena ganti semayang, maka banyaklah yang dia kena ganti tu. Kalau dia main seminggu 35 kali kena semayang. Semayang hak 5 pun menerap dah. 35 pula. Dia bukan senang tau nak ganti. Sekali-sekali nak ganti teruk. Bukti dia nak ganti puasa pun teruk. Betul tak? Sebab puasa dia lama, jenis sehari. Dia bukan jenis sejam, 2 jam boleh selesai. Dia jenis sampai pagi, sampai malam gitu. Jadi payah. Maka Allah kesian kat mereka. Tak apalah, hampa ganti puasa saja, tak payah ganti semayang. Semayang tu dikira burn lah. Tapi bukan burn saja, burn dapat pahala. Janganlah seronok sangat tak semayang. Yahu. Dia macam seronok sangat kalau tak semayang. Macam tu. Satu. Sebab apa orang mengandung tak ada haid? Sebab apa orang mengandung kena semayang setiap hari? Kata ulama, orang yang mengandung baby dia dalam perut, seolah-olah Allah bagi satu tanda, kata memperbanyakkan ibadah, banyakkan baca Quran. Kerana ibadah dan Quran dan zikir terutamanya yang dibuat ketika mengandung sangat memberi kesan pada baby dalam kandungan. Dia semayang, dia ada ruang untuk doa ke Allah. Jadi satu lagi, orang perempuan ketika dia datang haid, maka emosi dia akan lari. Dia punya emosi akan jadi tak stabil. Dia akan jadi macam tak betul sikit lah. Macam tu. Ada masa dia haid seronok. Menyak seronok tak apa, gelak. Orang bodoh pun gelak apa. Semua gelak lah. Orang lelaki tu tahu, maksudnya mungkin isteri aku nak main haid dah. Betul, 2 hari lepas tu dia haid. Maksudnya dia kerja gelak ya. Bukan gila. Dia bawa pergi psikiatri. Saya risaulah isteri saya gelak je. Doktor tu kata adalah baik aku bagi ubat kat hang pada bagi ubat kat isteri hang. Sebab hang tu yang gila. Sebab hang tak tahu isteri hang. Ataupun kadang-kadang dia marah. Semua benda nak marah. Tak ada apa pun. Marah. Anak kena marah, bapa anak kena marah, mak mentua kena marah, kakak ipar kena marah. Time tu lah siapa pula buat pasal dia tu pula kena marah. Time tu kereta pula buat pasal dia tu tak mau jalan pula dah hijau. Atau dia ni hijau duk fikir apa ke dia tu horn. Jadi maki lah kereta. Emosi dia tak stabil. Sebab tu orang perempuan dia boleh jadi pemimpin, tapi pemimpin peringkat atasan tu Nabi tak bagi. Sebab dia punya emosi tak stabil. Dia boleh jadi satu hari dia seronok sangat, semua orang dia bagi jawatan, naik pangkat. Esok tu dia bara, dia buang tu jawatan semua orang, tinggal seorang dia pejabat. dia boleh jadi bara tak tahuan gitu. Jadi orang perempuan, sebab tu Allah tak bagi dia pegang tender cerai. Tender cerai dia tak dapat. Walaupun hang kontraktor kelas A ke, boleh mohon macam mana apa, takkan dapat. Cerai tu dia ada kat lelaki. Kena orang perempuan ni dia ada hobi. Kalau dulu kan sekolah menengah kita tulis suka makan apa, suka minum apa. Ujung sekali hobi. Hobi dia suka makan suami dia. Cerai aku. Dia macam wirid tasbih. Tak tahu sebab apa pegang cerai aku. Kalau dia main bara dia kata, cerai saya. Abang cerai saya. Kalau bagi kat depa, menyerap bila. Tok Imam duduk kat tangga rumah tu duduk sedih ya. Tok siap lalu. Imam awak duduk sedih. Kita kena cerai dengan bini aku. Allah sial. Berapa kali? Hari ni 14 kali dia. Allah tahu Pak Imam tak apa lagi. Saya hari ni saja 72 kali. Abang pergi mana? Balik lambat. Teman ustaz ceramah makan-makan. Lambat cerai. Cerai dah. Abang beli tak ni tomato, cabai, kobis, bawang beli dah? Halia? Allah, halia Allah. Cerai abang. Mampu. Kalau dia duduk kena cerai aku tu ya. Orang lelaki dia cerai. Ada juga kes. Tapi dia punya otak dia panjang. Fikir panjang lagi. Fikir panjang. Orang perempuan ni dia ketika dia marah, dia hilang pertimbangan dia. Dia macam tak boleh kawal perasaan dia lah. Itu Allah buat. Ada kelebihan bahagian perempuan, ada kelebihan bahagian orang lelaki.
Orang perempuan ada kelebihan dia dari segi apa? Kasih sayang dari dengan anak-anak. Dia lebih dia tang tu pula. Kita tak ada di rumah 3 bulan, dia boleh jaga anak-anak kecil, dia maintain rumah tangga dalam keadaan tersusun elok. Kalau tinggal kat kita yang kata 3 bulan, 3 hari je, tengok misai pun tak nak cukup. Jadi macam jebol tu hidup menderak tepi tu. Anak-anak punya bekerja, dia ni contoh ni baling pampers dari kepala abang dia. Dia ni cucuk TV bagi tak menyala tu, dia kena order TV lain pula, mampu tang tu. Bapak dia tak boleh, dia macam jadi tak kawan. Laki dia ada kelemahan dia tentu, perempuan dia ada kekurangan dia. Jadi antara benda yang Allah buat orang perempuan ni adalah haid lah. Dan benda ni dia ada kat orang perempuan yang original ya. Acah-acah perempuan tak ada. Contoh hang pondan kan. Walaupun hampir operation Singapore, tukar alat kelamin semua, buat semua tak ada dah, Angry Bird semua tak ada dah, maka kita tak boleh kata hang perempuan sebab sistem dalam badan tu hang tak ada haid. Tak ada, hang tak boleh buat macam mana pun, hanya perempuan macam mana pun, satu haid hang takkan ada. Nombor 2, hang macam mana sebiji lah ya Allah macam perempuan, mustahil hang boleh mengandung. Sebab hang tak ada rahim, walaupun nama rahim. Nama rahim, malam rahimah. Tak kira, tak boleh mengandung sebab hang tak ada rahim. Alat kelamin boleh ubah, tapi haid tak boleh. Suara kadang-kadang boleh ubah, kadang-kadang tak boleh ubah. Bila tak boleh ubah, bila kena mbak anjing. Bila kena mbak anjing, dia jadi dia pegang ambil tangan, oi wajak. Tadi bukan main lembut ni, makan sebiji-sebiji nasi UI. Nampak anjing, dia terjang anjing tu. Dia punya kelakian dia tersalah. Okey. Jadi haid tu dia tak boleh lebih daripada 15 hari. Jadi orang perempuan yang dia mai haid, bagusnya dia tanda dalam kalender. Hari apa dia mai, hari apa dia tak mai, kebiasaannya seminggu. Semua orang perempuan dalam dunia ni dia tak sama. Ada yang seminggu, ada yang 8 hari, ada yang 7 hari, ada yang 2 hari, ada yang kali ni lebih, kali ni lepas. Macam mana pun hang tak boleh lebih daripada 15 hari. Kata lebih daripada 15 hari, maka hang kena mula sembahyang dah. Nama dia adalah istihadah. Istihadah ni saya abang siap-siap lah sebagai panduan kita. Jadi kalaulah orang perempuan tu dia mai juga haid pada hari yang ke-15, maka dia kena buat 5 benda. Apa benda yang dia kena buat? Yang pertama sekali, bila tiba waktu sembahyang, dia kena pi tanda bersihkan dulu faraj dia. Kemudian dia tahan tak bagi darah tu turun. Ikutlah pakai alat-alat apa-apa, tahan dia. Walau wanita lah. Yang ketiga, dia ambil wudu. Yang keempat, dia takbir dan dia sembahyang tu. Tadi tu masuk waktu tu. Mula-mula masuk waktu dulu, pi tanda, bersih, tahan dia daripada jangan keluar, terus ambil wudu, terus sembahyang. Kelima-lima tu berturut-turut. Katalah lepas ambil air sembahyang, keluar, ada member telefon jawab, boleh, tak apa. Maka 2 tadi tu dia burn, kena pergi buat balik sebab darah keluar. Katalah darah tu keluar, masa hang buat 5 benda ni, maka ketika itu tak apa, darah keluar pun biar pergi kat dia. Kaedah ni lah digunakan untuk orang yang kencing tak lawan. Ada orang kencing tak habis, dia keluar sikit. Ada dia punya masalah kesihatan dia. Sama juga, apa yang kena buat? Tunggu masuk waktu sembahyang, Allahu Akbar, pi tanda, basuh kemaluan, tahan dengan tisu dan sebagainya, pakai kain, pakai seluar, kemudian ambil air sembahyang, lepas tu takbir dan sembahyang tu. Walaupun masa hang sembahyang keluar kencing banyak, 3 liter keluar, contoh setengah baldi. Jadi dia kena berdiri dekat baldi yang baby mandi tu. Dia tak boleh berdiri besar sebab kencing banyak. Contoh BP kat dia 18 liter pun BP kat dia. Kerana itu tak apa, sebab dia sakit. Buat macam mana? Hang sakit,
Hang keluar kencing ke, hang keluar darah ke, ambil pasal ya, maka hang boleh sembahyang, tak ada masalah. Satu sembahyang fardu, beberapa sembahyang sunat boleh. Nanti nak sembahyang fardu balik, ganti balik sekali lagi. Macam itulah. Tapi orang-orang ni pahala dia lebih pada orang biasa lah. Sebab dia punya kerja dia lebih sikit, Allah bagi pahala lebih sikit kat dia. Cerita tak ada apa, biar sembahyang tak biar sembahyang tu ya, dapatlah pahala. Dia lebih susah untuk dia sembahyang, dia sembahyang juga dia dapat pahala. Dalil dia orang baca Quran. Orang baca Quran fahuwa tak maksudnya dia susah nak baca, nak eja, baris selalu silap panjang pendek, tapi effort dia nak baca, usaha nak baca, Allah bagi dia pahala 2 kali ganda. Maknanya kesungguhan dia nak baca walaupun dia dalam keadaan susah nak baca Quran. Macam tu. Kemudian ia mesti tidak boleh lebih pada 15 hari serta malamnya bermula pada hari 16 ke atas ia dikira darah istihadah penyakit atau darah fasad. Sebelum datang haid, seorang tu mesti melalui dahulu tempoh 15 hari bersih antara 2 haid, samalah. Lepas daripada dia mai balik. Tapi kena belajar lah. Bapak, mak, ayah kena tahu juga. Dia tak boleh tiap minggu tak sembahyang. Boleh sembahyang lah ni, tak boleh sembahyang. Boleh sembahyang, tak boleh sembahyang. Mak tak boleh sembahyang. Mak dia kata, ni berapa lama tak sembahyang? Mak dah mak. Kat sebulan dah tak boleh sembahyang. Oi, hang kira okey lagi. Mak dulu 3 bulan tak sembahyang. Bapak dia duduk tepi 3 bulan. Sebab apa? Sebab ni tengok ni abang ni, darah hati-hati kat telinga ni lama. Darah telinga kena sembahyang lah. Tu mak bapak ni bengong nama dia. Anak dia SpongeBob. Mak dia Pink Panther. Dia tak mau ngaji. Dah ustaz banyak tak mau mai, tak tahu apa. Tak tahu. 3 bulan tak sembahyang. Allah, jam. Darah tu tak payah sembahyang tu yang keluar melalui faras sahaja. Keluar ke hidung kena sembahyang. Jebon. Nampak tak tu? Dia kira darah yang tak sembahyang. Darah kena gigit pacat tak mau sembahyang. Mampus aku tu so pacat tu pula sembahyang. Ia tak didahului oleh darah nifas atau kelahiran beranak. Disebut nifas kerana kelahiran yang bawa darah nifas atau nafas atau jiwa, iaitu anak baru lahir sama ada ia cukup ataupun ia kurang. Berumur kira-kira 9 tahun. Baik, saya nak abang untuk orang yang perempuan ni lah, untuk isteri, abang kat isteri kita. Orang perempuan kalaulah darah dia kering, bila dia dah kering, contohlah kering pukul 5 petang, maka dia wajib sembahyang lah asar tu sebab dah masuk waktu dah. Sebagai langkah ihtiyat atau langkah hati-hati, dia kena qada sembahyang yang sebelum dia satu waktu. Contoh sembahyang zuhur. Sebab apa kena sembahyang zuhur pula? Kerana hang tak tahu darah hang kering tepat waktu bila. Mungkin 3 petang hang sibuk dengan berjabat, dengan kerja rumah semua, hang tak tahu. Pukul 5 baru hang cek. Bila pukul 5 hang cek, hang tak boleh kata confident pukul 5 dia kering. Kemungkinan dia kering pukul 4.30 masih dalam waktu zuhur. Hang patut kena mandi dah, dan hang kena sembahyang dah. Hang tak buat, maka hang kena ganti balik sebagai langkah hati-hati. Nombor 2, banyak berlaku adalah apabila kering, contoh keringnya pukul 9 pagi ke 10 pagi, dia pula ada tempat kerja, tak sembahyang tu sampai pukul 6 baru balik rumah, baru mandi baru sembahyang. Zuhur tu ramai orang kadang-kadang dia burn saja gitu ya. Tak apalah, Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang tu. Hanya yang faham Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, dia memang ada nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tu lah buah. Tu yang belakang ada 97 lagi nak buah mana dalam poket 4 menegah. Atau ada muntaqim tu Tuhan yang maha azab, hanya syurga yang ada. Neraka ada juga. Memanglah Allah baik, tu orang yang baik. Contoh satu lagi yang biasa orang perempuan terlepas pandang ni adalah
Waktu semayang, masa masuk labor room, katalah contoh, isteri nak bersalin pukul 2.30. Dia duk sakit daripada pukul 11 tu. Sakit, tukar 2 cm, 3 cm, 4 cm duk main waktu lah. Dia punya cm tak cm tu ke-6 baru panas. Zuhur tu hang kena ganti bila? Lepas kering nifas nanti kena semayang balik zuhur tu. Jangan buat burn tu. Kerana itu semayang yang kita kena semayang. Ramai orang yang terlepas. Kadang-kadang isteri tak ingat dia sakit nak terbitkan anak tu. Maka kita sebagai suami kena ingatlah, kenapa dia masuk semayang apa tak semayang, kita tanda kat dia, kita habaq kat dia mana boleh semayang, mana terlepas pada waktu semayang tu, supaya dia boleh semayang juga. Okey, saya ada 2 benda nak cakap kat tuan-tuan. Sekarang kita tanda di syarat istinja guna batu. Nanti kita belajar bulan depan, selain daripada kita gunakan ayat, kita boleh gunakan batu. Pelik macam apa guna batu? Nah, boleh. Bukan suruh guna. Kalau hang tak ada tempat, contohlah ada batu saja, boleh istinja pakai batu namanya. Kita panggil istijmal. Nanti kita tengok ada syarat dia lah. Nak buang yang besar tu, buang yang kecilnya, benda apa boleh guna istinja, benda apa tak boleh guna, benda-benda suci, benda-benda makan tak boleh. Dia beri tanda, ayat tak ada, dia tengok roti gardenia atas meja, gardenia pun boleh ya. Kencing lap dengan roti gardenia. Tak boleh buat gitu. Gardenia orang nak makan. Sagi orang ingat keju, orang makan keju-keju. Keju basi dengan dia kena COVID gitu ya. Nanti kita jumpa. Okey. Saya nak cakap kat tuan-tuan 1-2 benda. Isunya adalah berkaitan dengan orang Islam yang cuci kuil baru ni kan. Hari tu kan banjir di negara kita. Jadi ramai rakan-rakan kita ni yang bangsa India, bagus mereka main cuci surau yang dah bergenang dengan kapet yang tak boleh dipotong, tarik. Banyak kita tengok video-video yang orang bukan Islam lah, terutama kawan-kawan kita India ni, mereka main cuci. Jadi ialah orang Islam ingat dah hampa cuci tempat kami, tempat hampa kami nak cuci pula lah. Jadi viral pula beberapa video yang menunjukkan bahawa orang Islam cuci kuil. Jadi ada pro dengan kon. Ada yang kata tak boleh cuci, ada yang kata boleh cuci. Kita berpegang pada fatwa mufti yang menyatakan bahawa kalau benda-benda tu melibatkan keagamaan secara direct macam tu, maka kita perlu elakkan daripada kita terlibat secara direct macam tu. Adapun sebagai balasan mereka tolong, kita belanja mereka makan, belanja mereka minum, ataupun kita bersihkan rumah-rumah mereka, beli barang bagi kat orang India, semua tu tak apa, diizinkan dalam syarak. Dan tuan-tuan, rakan-rakan kita yang India, saya rasa dia memahami benda ni, dia tahu, biasalah. Kita memahami mereka, mereka memahami kita. Kita duduk di Malaysia ni lama, kita ada bangsa Melayu, kita ada bangsa India, kita ada bangsa Cina, dan masing-masing kita memahami budaya dan etika dan kepercayaan dan sebagainya, masing-masing kita faham. Kita faham macam Thaipusam baru ni kan. Biasa Thaipusam, sehari sebelum Thaipusam tu start daripada Datuk Keramat sampai pergi Tanjung Bunga apa semua, jalan tu biasanya jam lah. Hang tahu tak tahu? Tahu lah tu. Dah tahu hang kata pergi lalu tahun tu buat apa? Dah hang lalu orang tahu apa lah, jam, orang nak jalan, hampa pergi lah buat function tempat lain. Hang tahu kan situ orang duk buat, hang IC mana? 07 ke IC mana? IC lama kan untuk sini kan. Hang beranak Malaysia berapa lama? Hang tak tahu kan setahun sekali mereka ada function yang besar. Okey, tak apa. Hang nak sangkut dalam jam. Oh, tak ingatlah Thaipusam hari ni. Biasalah, Thaipusam orang dia ramai. Dah hang tahu kalau boleh, elakkanlah pergi sehari 2 di situ. Sebab kita tahu orang ramai di situ. Kita memahami. Mereka juga memahami kita. Kalau kita di Pulau Pinang, kalau orang Cina, mereka ada Hungry Ghost.
Biasa mereka akan buat kemah tepi-tepi jalan, parking pun lebih kurang, nak makan ada function. Benda tu bila? Once a year mereka akan buat, setahun sekali ke setahun 2 kali, setahun sekali kot mereka dibuat. Di kita lalu tang tu kereta nanti jam-jam sikit, ada certain tempat hantar tak benda tu? Tahu lah. Kita jadi apa? Kita turun kereta, pukul kereta orang, marah orang meniaga. Tak. Kita faham sebab itu budaya dia, itu kepercayaan dia, itu agama dia. Kita ada toleransi batasan dia. Okey lah, agama aku, ada hari kita jam, okey kita pun lebih kurang. Ada hari dia pun memahami kita juga. Apa dia? Kita azan satu hari 5 kali. Dia marah kita. Dia tak marah sebab apa? Sebab dia tahu ni agama kita. Negara ni negara Islam. Satu hari azan 5 kali. Dia pun okey, dia boleh accept, dia boleh terima. Bahkan ada sesetengah orang India, orang Cina, kalau tak azan dia tanya, apa pasal tak ada azan ini hari, tak ada itu menyanyi hari tu. Kita apa pasal? Bukan itu menyanyi selalu dengar, saya bangun itu macam alam lah dia kata. Hari ni menyanyi tak ada dengar, saya sudah lambat pergi kerja dia kata. Ada yang suka, ada yang selesa. Mereka pun faham. Kita faham mereka. Sembahyang Jumaat biasa jam tak depan masjid masa pukul 2.30. Jam. Tuan-tuan pergi depan masjid Sungai Tiram, depan masjid Bayan Baru, depan masjid Bayan Lepas, semua di kawasan-kawasan kita ni, orang ramai, geng-geng kilang mai, bas kilang batok tepi 2 sampai 2.30 tu memang waktu puaka. Dia pun tahu dia takkan lalu tentu. Dia tahu sini jam. Dan kalau lalu dia takkan horn. Buka tingkap apa lalu orang ini, orang mau pergi balik apa parking. Dia akan marah. Dia tak akan marah lah, sebab dia tahu itu hari Jumaat. Memang hang cari pasal lalu tang ni buat apa? Dia akan salahkan diri dia sendiri. Kita faham dia, dia faham kita. Kadang-kadang dia bakar kertas. Orang Cina kan, dia bakar kertas berjalan tu. Masuk pergi rumah kita ada juga kadang-kadang kan. Kita duduk tepi jalan dia bakar tu. Kita pun tak marah dia. Kita berhenti motor pergi tumbuk muka dia. Dah, ni. Cuma kita abang dia uncle, kalau uncle nak bakarlah gantung. Jadi benda tu taklah terbang mata-mata. Dia senang, uncle pun nak buang. Oh okey, terima kasih. Benda mudah-mudah macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan abang geng-geng India, tak maaf lah kita tak boleh main, tak boleh cuci punya kuih. Okey, tak apa-apa, okeynya. Benda mudah tuan-tuan. Tuan-tuan buat korban. Kita buat korban tak setahun sekali. Potong lembu korban, buat kenduri. Member sebelah rumah kita nama Maniam. Kita abang dia, Maniam, saya esok ada kenduri tak? You main ya? Kenduri korban. Kita panggil dia. Kita berlupa tak lupa tu. Bagi dia, lembu ni binatang yang ada kepercayaan dia. Lembu ni ada level ketuhanan, macam emak bagi susu. Bagi dia benda tu besar lah. Bagi kita sembelih lembu sebab apa? Ikut kefahaman akidah kita. Kita korban nak dekat diri kita dengan Allah. Korban apa yang kita ada bagi kerana Allah SWT. Jadi kalau dia dengan kita dalam satu isu korban berbeza pandangan, kerana fahaman dia tak macam kita, fahaman kita tak macam dia. Tapi ada tak disebabkan korban kita pijat muka dia? Tak. Esok pagi dia tak main kenduri rumah kita. Kita kata apa Maniam, saya tunggu sama you tak ramai ke apa rayu. Ada kita cakap tu. Kita takkan cakap lah. Dan kita tak rasa hati tak dia tak main korban. Kita takkan tak rasa hati dengan dia. Sebab kita tahu dia tu tak boleh makan korban. Kita makan korban. Hang nak buat kenduri lain hantar dekat rumah dia. Sebab dia jiran aku. Ada benda yang kita ada border, ada benda kita ada. Ini tuan-tuan, kita duduk di Malaysia, semua bangsa dah, semua orang faham. Yang lu buat ketak tak ketahuan, saya pun tak tahu sebab apa. Oh, tak boleh kita pergi cuci. La ilaha illallah. Orang India pun okey je, tak ada apa pun. Dia tahu, okey, bagus, tak ada masalah apa. Okey kan? Boleh. Semua orang duduk harmoni lah tuan-tuan di negara elok ya. Hang duduk, aku duduk. Hang faham aku faham hang. Kita mula duduk, so kita buat perarakan. Okey, ni negara Islam, mereka bentar tak kacau apa. Ada bau ni budak sepasang suami isteri, mereka jalan jam bau ni kan, batu cave. Perempuan tu nak bersalin pula. Oh, bakat-bakat kawan-kawan India perempuan tutup dengan sari, dengan kain semua. Kawan tu berjaya bersalin semua elok. Kita kata kita duduk di negara kita ni aman dan harmoni. Isu dia tak ada. Isu dia netizen tu buat teruk tu. Dia kalau kita bincang dari segi ilmiah, dari segi orang-orang yang ada autoriti cakap, dia pun cakap semua elok kan.
Dia kat netizen ni semua nak komen lah, nak buat pandai aku, nak buat pandai aku, nak buat pandai. Mufti Habar kata benda tu tak boleh. Jadi orang Islam okey lah. Di kalangan Islam juga pergi maki mufti pula, apalah mufti tak ada otak lah, pakai serban yang kuat sangat, angin tak masuk otak lah. Ya Allah. Saya baca dalam komen tu ada orang India pula, dia kata tu, you tak boleh cakap ti you punya mufti. Dia pula backup mufti pula. Ya Allah. Dunia akhir zaman tau. Ni nama dia netizen, sama juga tadi SpongeBob dengan Pink Panther punya mazhab. Mazhab tak ada mazhabnya. Ni mengaji tak main. Jadi apa isu semua buat pandai lah. Apa-apa isu bagi pada isu dia. Senang ni tuan-tuan. Kalau doktor, bagi doktor cakap. Senang. Bahagian COVID, bahagian yang tu, bahagian ni, tu doktor cakap. Hang tak tahu, hang tak payah cakap. Bahagian agama, bagi mufti cakap. Oh ni tak boleh, member aku abang tak boleh. Member hang siapa? Member aku biasa duduk meniaga semalam tu kan. Dah bagi dia cakap bahagian dia lah. Dia meniaga semalam, okey, bagi bahagian dia. Masing-masing ada bahagian yang kita boleh cakap. Jadi jangan viral benda yang tak ketahuan. Macam kawan tu kena mandi jenazah tu lah. Budak tu kan, dia curi 3,000, dia kena mandi jenazah. Lepas tu bila viral video tu, orang semua maki ya. Yang paling teruk kena maki Tok Imam lah. Tok Imam tu sampai kena maki, sampai kena letak jawatan. Sebab tekanan pihak atasan beritahu dia suruh letak jawatan. Sebab semua maki dia. Tuan-tuan, Tok Imam dia kenal budak tu siapa, bapak tu siapa, mak dia siapa, family dia siapa, latar belakang. Depa kenal sama-sama budak tu. Takkanlah masjid pertama kali hang curi, takkan masjid nak tangkap bagi hang mandi jenazah. Tu bukan pertama kali, banyak kali dah. Dia tak ada. Tok Wan dia buat apa? Terima kasihlah Tok Imam bagi cucu aku mandi. Dia ni rebui tak empuk, kami pun tak tahu buat apa. Korang-korang yang mandi tu dia insaf sikit. Itu masalah rumah tangga dalaman kampung depa. Kita tak payah beritahu, tak tahu apa benda jadi kat dia tu apa tak tahu. Semua backup dia tu. Oh dia ni yang patutnya kami tolong banyak 3,000. Dia banyak, dia pergi curi, dia pula dapat backup gila-gila. Tok Imam kena maki 4 kilo pula. Sebab kita ni masalahnya suka viral. Rakam satu dah, peringkat bengong yang pertama. Dia 18 kali bengong, pergi viral benda tu. Tengok Tok Imam buat apa, masjid buat apa. Pergi kat mereka lah, kampung mereka tahu. Budak-budak kita apa semua mereka tahu. Kampung tu kampung mereka tahu budak tu macam mana. Bukan nak mandi, nak tanam terus. Saja je mandi tu bagi kejut lah. Budak umur 7-18 tahun tu je. Kok dia nak insaf. Style mereka, pergi kat mereka lah. Yang sibuk pun bukan kampung hang pun, bukan menekah hang pun, dia mandi tu. Cuba dia curi duit hang 3,000. Anak backup dia. Oh, saya tak boleh Ustaz, saya nanti jet muka dia. Boy. Hang tak kena-mengena pun buat jet gitu. Jadi jangan nak ambil tahu semua benda nak komen, semua benda nak komplain. Ada benda okey. Jadi dari segi agama, dari segi akidah, kita jaga okey elok. Ini batasan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bahagian agama, hampa ada agama, kepercayaan hampa okey, boleh teruskan kepercayaan dengan agama hampa. Ni saya cakap konteks di Malaysia lah. Kalau kita sembang luar negara, dia berlainan. Mungkin ada pembunuhan sana sini, umat Islam dan sebagainya. Kita tak bincang konteks kita berada di luar negara. Saya sembang kita berada di konteks negara kita, jiran kita. Kita ada ramai kawan-kawan India dan Cina dekat tempat kerja kita. Dan kita tahu bukan semua orang jahat gitu. Kerana jahat ni dia bukan milik bangsa. Kalau bangsa ni mesti jahat je. Tak, tuan-tuan. Bangsa ni mesti suka tipu orang. Bangsa ni suka curi. Bangsa ni malas. Kita jangan nisbahkan negatif pada bangsa. Kalau hang kata bangsa ni suka curi, bukan semua curi. 1-2 orang. Tak ada lah adilnya seorang buat jahat semua orang buang atas kepala semua orang. Hang kata bangsa ni malas. 1, 2, 3 orang malas. Berlambak lagi orang. Perniagaan businessman daripada bangsa yang sama. Tak. Jahat dia bukan merujuk kepada bangsa. Jahat tu adalah individu. Boleh hang jadi hang bangsa A, bangsa B, bangsa B, bangsa C, tak kira. Jadi kita hidup supaya kita faham mana batasan akidah yang betul dan tahap toleransi kita. Bersama kita jaga ukhuwah kita di negara kita pun kita boleh jaga elok. Yang penting
Jangan kita ambil tahu apa yang netizen cakap secara umum, kita ambil cakap apa yang Quran dengan hadis cakap, itulah rujukan kita yang utama. Jadi insya-Allah esok kuliah subuh saya di Masjid Bain Baru lah. Pakai kitab yang tu, kitab 40 hadis Barzakh tu. Siapa yang beli tu boleh lapis sana. Macam tu. Baik, itu saja. Ada soalan? Oh, Zarifi, hari Ahad ni kita ada Al-Fadil Ustaz Zarifi Daud akan main. Zarifi Daud ni siapa? Ada nak tengok Halaqah TV9. Dia host Halaqah. Dia kerja timbalan pengarah bahagian penyiaran JAKIM, radio-radio banyak. Penyiaran tu dia antara orang yang kuat lah di JAKIM tu. Dia orang besar. Dia ni Zarifi ni, dia sama masyur dengan saya dulu, sekolah masyur. Saya tingkatan 5, dia tingkatan 3. Sedap suara dia. Ketika kami duduk di masyur dulu, dia telah mewakili Pulau Pinang ke kebangsaan dan mewakili Malaysia ke antarabangsa. Taranum dia sedap tu suara dia. Nasyid apa semua join dia dulu semua tu. Dan suara dia sedap, dia pandai mengaji Quran yang sangat hebat. Taranum dia tu tahap dunia. Cik-cik dia main tahap dunia lah. Jadi sekarang dia main lah. Nanti Ahad ni dia main kuliah subuh. Jadi saya harap semua kita bolehlah sama-sama main kuliah subuh hari tu. Saya pagi tu di Sungai Tiram. Saya habis insya-Allah saya akan main awal sikit lah untuk jumpa dia nanti. Jadi kalau ada siapa-siapa tuan-tuan kata nak buat kenduri, nasi lemak ke, bihun sup ke, kuih tiaw kerang rebus tak empuk ke apa ke, boleh bagi tahu saya, boleh kat Abang Fadil, boleh. Saya cadang buat kenduri. Boleh lah kalau nak dalam 4-50 bungkus gitu, budak-budak pun nanti main makan-makan tang tu. Tak mau bagi ke apa-apalah, nak bagi kuih ke, boleh, maklum. Jadi kita tak mau berlembak sangat makanan. Dia ni hantar nasi lemak saja ada 18 orang hantar. Apa nak makan? Jadi penat kita. Jadi beritahu. Nombor 2. Jadi Ustaz Azri tak tahu ke? Jadi 13 bulan ke 14? 13 Disember mana? 13 Februari bulan depan, kuliah subuh hari Ahad kedua, kita akan jumpa Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani. Ni pun senior saya di Masyur. Dia tingkatan 5, saya tingkatan 3. Amboi ustaz semua buat main geng Masyur kat sini. Dah kebetulan. Kemudian pergi sambung Mak Tafiz pun dia senior. Kemudian sambung di Mesir pun dia senior juga. Dia rajin mengaji. Sekarang dia bertugas sebagai KPM di Putrajaya, Kementerian Pendidikan Malaysia, BPI, bahagian pendidikan Islam. Anak tuan-tuan nak masuk SMK, miss call je dia. Miss call, lepas tu tak payah buat apa. Miss call lah buat apa, sembang dia lah, macam tu. Dia bahagian tu lah. Jadi dia main tour di Pulau Pinang. Dia tulis buku lama, saya rasa dalam 10 ke belah-belah buku dah yang dia tulis. Ada rezeki dia akan bawa main buku-buku dia tu. Buku Imam Makmum ada. Dia banyak tulis buku bab Rasulullah SAW, Syama'il dan sebagainya. Jadi kita boleh juga nak dapatkan buku dia boleh. Tak Zarifi dia bawa apa? Dia tu tak ada. Dia buku dia tapi tak tahu dia bawa ke tak. Di sini. Tapi dia main seorang kan. Esok 22 hari bulan, esok depa ada forum dekat apa nama tu? Surah Ar-Raudah tu tahu mana? Tahu flat tepi Market Ikhwan tu. Sebelah tu ada flat tu kan? Bawah tu ada surau tu. Surau tu flat tu nama apa? Desa Bayan. Flat Desa Bayan. Dia, adik dia dengan abang dia ada 3 beradik. Hariri Daud, lepas tu Zarifi Daud, satu lagi abang dia apa dia? Ihsan Daud. Mereka akan buat forum. Asal dia kita request nak buat forum pagi
subuh saya pun duk tengok tuan-tuan tengok saya, forum tinggal 4 orang lagi panel ramai pada orang. Jadi memalukan surah Al-Ikhwan. Jadi kita punya momentum tu kita tak apa lajak lagi. Sini pun saya tengok mereka mengada tengok orang. Kalau ijam medicine main dia rancak kata mengada hantu ayak depa ni pun. Dia tengok kalau ijam apa saja kampung pisang atau berapek saja kita main 4 orang je main kuliah. Saya tahu dah sini memang momentum. Jadi saya ingat nak buat apa macam poster palsu, boy ijam, boy muka depan, kata ijam tak main. Yang main Syahrul Izam apa, tipu tu. Tak apalah, bagus alhamdulillah. Ijam main kat kita pun main hari tu dan dia pun seronok main dekat kita. Insya-Allah ada rezeki ke depan kita akan panggil. Dia yang hebatnya tuan-tuan bukanlah penceramah tu, yang hebatnya tuan-tuan yang main. Sebab kalau siapa tak main, penceramah tu jadi jebol juga. Dia nak cakap dengan siapa. Dan kalau penceramah tu tak main pun, kita tak ke mana juga. Maksudnya bila surau buat program, kita main lah. Terutama geng-geng muslimat boleh promosi kat kawan-kawan. Kalau boleh, seorang ajak seorang main. Kita ajak seorang. Kita ada 20 orang, boleh jadi 40 orang. Jadi ramai lah sikit. Orang pun seronok cakap. Kalau ada 2-3 orang, main jongkok lah. Buat macam mana. Okey, itu saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillah.